Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil. Ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 24 34. Baik. Qala berkata muallif rahimahullahu taala faslun fi bidayatis sabqi wal qudrati wat tartibihi wal qadrihi qadar ya wat tartibihi. Baik. Kata dia, ini suatu pasal pada menyatakan permulaan. Pada menyatakan permulaan, bidayah. Memotongkan bacaan. Menyatakan, memotongkan bacaan. Apa makna potong bacaan ni? Potong bacaan yakni permulaan belajar ataupun memulakan pengajian. Bila kita mengaji lepas tu adalah cuti. Berhenti sekejap lah. Cuti. Jadi kita nak potong ataupun kita nak berhenti tu hari apa. Sampai tu kira orang dulu tu guru dulu lah. Tu dia panggil bidayatus sabqi. Permulaan memotongkan bacaan. Qadar mana? Dan qadarnya tu kita nak baca tu qadar mana? Kita nak berhenti tu. Kali 3-4 muka berhenti. Sikit-sikit boleh tak? Itu qadar dia. Dan aturannya, tertib dia. Aturan dia. Baik. Tengok dia bahas. Qala musannaf rahimahullah. Adalah tuan guru kami, siapa dia tuan guru tu? Syekhul Islam. Ni badal dia lah. Burhanuddin memperhentikan pada permulaan memotongkan bacaan. Orang-orang yang baru nak belajar permulaan budak ya. Dan dia nak memotongkan, memberhentikan bacaan dia tu, bacaan-bacaan itu atas hari dia apa dah? Rabu'. Arbi'ah ni mana hari Rabu. Rabu'. Hari Rabu. Ala yaumil arba'ah ataupun yaumil arbi'ah. Atas hari Rabu. Dan adalah ia Syekhul Islam meriwayatkan pada menyatakan yang demikian itu, demikian memperhentikan pada permulaan akan suatu hadis. Dia meriwayat akan suatu hadis.
Maka berbuat dalil ia Syekhul Islam tadi dengan satu hadis tu. Maka dia riwayat satu hadis, lepas tu dia buat dalil dengan hadis tu. Sebab tu bila dia mengajak, dia berhenti mengikut apa yang dia riwayat. Faham tak? Macam tu. Sabda berkata ia Syekhul Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Ma min syai'in budiya fi yaumil arbi'a atau yaumil arbi'a illa wa qad tamma. Kalau kita budia fi yaumil arbi'a illa wa qad tamma. Boleh tak? Apa? Bagi hadis tu boleh no? Artinya tiada daripada suatu perkara yang dimulai akan suatu perkara tu pada hari Rabu. Tak ada satu benda yang kita mula, melainkan kita mula di hari Rabu, hari Rabu, melainkan sungguhnya jadi sempurna ia suatu perkara. Nah, kita mula hari Rabu, melainkan kata dia jadi sempurna benda tu. Tu ada hadis, tu hadis Nabi tu. Maka sebab tu Syekhul Islam ni dia berhenti, lepas tu dia mula hari Rabu. Nah, dia buat itu cara dia. Dan demikianlah juga apa makna demikianlah juga maksud dia yakni memulakan pada hari Rabu. Demikian juga perbuatan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pun dia berhenti dan dia mula hari Rabu. Dan adalah ia Imam Abu Hanifah meriwayatkan akan ini hadis daripada gurunya, keadaan daripada gurunya. Siapa gurunya? Syekhul Imam Al-Ajal Qiwamuddin, tu gelaran dia tu. Nama dia Ahmad bin Abdul Rashid. Maka tu syekh tu jadi badal pada guru dia. Nama tu guru dia tu Ahmad bin Abdul Rashid. Maka ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia pernah mengaji kepada Syekh Ahmad bin Abdul Rashid ni. Syekh Ahmad Abdul Rashid ni dia berhenti dan dia mula bacaan dia lain pada hari Rabu. Maka dia terima pada guru dia, maka Imam Hanifah pun buat lagu tu. Nah, Syekh di atas pun buat macam tu juga pada hari Rabu. Baik. Dan aku dengar daripada mereka itu. Dan aku dengar daripada mereka yang aku percaya dengan mereka tu. Kata Abu Hanifah. Bahawasanya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani adalah ia Syekh Abu Yusuf tu memperhentikan tiap-tiap pekerjaan daripada pekerjaan kebajikan, memperhenti itu atas hari Rabu. Nampak tak? Dia berhenti pada hari Rabu. Baik. Pasal apa? Tengok dia. Sebab dia. Pasal apa dia berhenti hari Rabu? Dan bermula sebab demikian memberhentikan bacaan pada hari Rabu ni, itu kerana bahawasanya hari Rabu itu, yakni hari Rabu itu ialah hari Rabu itu hari yang dijadikan padanya akan nur. Nah, hari Rabu ni
Allah Ta'ala jadikan nur. Mana ada cahaya. Dan iaitu ialah hari yang dijadikan nur tu, hari yang bercanding pada hak orang-orang kafir. Apa yang mana bercanding ni? Mana ghairul mubarakin. Mana dia yang tidak ada keberkatan. Tidak ada barakah. Maksudnya bercanding ni hari yang bawa sial kepada orang-orang yang kafir. Hari bercanding mana? Hari yang bawa sial. Yang ni kalau kita ni hari yang buat malang tu. Malang. Sial malang. Canding. Yang bercanding. Mana dia? Hari yang bawa sial. Pada hak orang-orang yang kafir. Pernah diriwayatkan, ada yang benda perkara yang diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala Tuhan tak melenyapkan dengan sesuatu, dengan kaum tu daripada kafir ni, dan Allah Ta'ala tak mengubah orang-orang kafir satu kaum daripada mereka, melainkan illa li akhiri yaumil arbi'a, melainkan pada akhir hari Rabu. Hari Rabu min kulli syahrin, pada tiap-tiap bulan. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat ni, dia kata ma khasafa biqaumin, Allah Ta'ala tak melenyapkan dengan satu kaum daripada kaum kufar, wala masaqa, dan Allah Ta'ala tak mengubah. Kalau kita baca orang-orang Yahudi, orang yang apa ni, maka diubah oleh Allah Ta'ala daripada rupa jadi kera lah apa semua tu lah. Jadi kera apa ni, kata dia illa li akhiri yaumin, melainkan pada akhir hari yaumil arbi'a, hari Rabu, fi kulli syahrin, pada tiap-tiap bulan. Kalau Tuhan nak ubah, Tuhan akan ubah pada hari selalunya hari tu. Riwayat dia macam tu. Cuma dia tak benar kerja hari Sabtu dia kan. Hari Sabtu dia tak buat kerja. Nabi tak bagi, Allah Ta'ala perintah hari Sabtu buat untuk jaga untuk buat ibadat. Kita Jumaat lah. Dia hari Sabtu. Dia tak buat, dia tak cari ikan, tapi dia pergi kepung tu. Biar tu, tak ambil itu, ambil esok. Macam tu. Tu yang kata kunu qiradatan khasi'in ni lah. Jadi kera, ada pendapat kata rupa dia masih lagi manusia, perangai jadi perangai kera. Ada pendapat kata tak, jadi kera tu betul. Berubah lah. Main nak ubah masaqa dia panggil. Masaqa tu mana perubahan yang Allah Ta'ala buat di mana? Semuanya. Melainkan pada ulama kata akhir hari Rabu. Pada tiap-tiap bulan. Tak kira bulan mana pun lah. Kalau kata Tuhan nak ubah, Tuhan ubah hari Rabu. Tu nak abang kata bagi mereka Rabu ni hari yang sial lah. Hari bawa sial bagi orang kafir. Tapi kita hari Rabu ni cantik pada hari yang Allah Ta'ala jadikan nur pada hari Rabu. Gitu. Maka adalah ia hari Rabu tu diberkatkan bagi orang-orang mukmin. Nampak? Tapi orang kafir anggap hari Rabu tu hari yang sial, hari yang malang, hari yang bawa sial. Tapi kita ni diberkatkan, fayakunu mubarakan lil mukminin, dan adalah hari Rabu tu diberkatkan bagi orang-orang yang beriman. Kita ni elok belaka hari apa pun. Yang tak elok hari kita tu. Qala musannif rahimahullah. Dan ada pun qadar. Ni itu kira bab masalah hari. Ini kira tu dia panggil sabqi. Ni kira qadar. Qadar ni mana dia? Nak kata apa noh? Kalau orang ni panggil sakat lah. Sakat ni maksudnya sekatan, had. Tu qadar. Mana dia zakat yang nak baca pada hari mula-mula. Hari mula-mula. Baik. Ada pun qadar memotongkan bacaan. Mana dia nak berhenti ke bacaan pada mula-mulanya. Adalah
Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menghikayatkan daripada Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar Ibnu Abi Bakar Az-Zanji. Zanji ni orang masa kulit hitam. Bahawasanya berkata ia Abu Hanifah. Syekhul Qadhi, bukan Abu Hanifah. Kata ia Syekhul Qadhi tu. Maqalul Qadhi, apa dia kata? Berkata masyayikh kami, itu jamak pada syekh. Mana masyayikh, syekh mana guru. Masyayikh ni jamak pada guru. Mana guru-guru kami lah. Qadhi Abu Bakar Az-Zanji ni dia kata, Umar ibni Abu Bakar Az-Zanji ni dia kata guru-guru kami, sayugia mana seeloknya bahawa adalah qadar potongan bacaan bagi orang-orang yang baru belajar itu, qadar barang yang dapat menghafaz akan dia. Baca qadar yang dia dapat apa? Mana? Gitu. Zaman dulu dia bukan ada kitab. Dia pun masa buh kepala lah. Kalau ada kitab-kitab yang induk-induk besar-besar, hak tok guru dia mengaji lah. Gitu. Jadi kitab tak ada. Bila kitab tak ada, dia pun jenis ambil melalui mulut ke mulut tu. Dia pun dia kata apa? Dia musyafahah betul lah, mulut ke mulut. Ada qadar-qadar yang patut mengapai. Kita tak apa baca dalam kitab tu, tak ingat sudah, habis tulis habis duduk dalam kitab tu lah. Esok lusa tu baca. Dia pun tak ada. Macam tu. Lah ni buh komputer lah apa semua, tak ada masalah apa-apa lah. Rakam video tu tinggal lepas tu dengar. Zaman dulu tak ada benda-benda tu. Bila tak ada, dia ambil direct dengan guru mengikut qadar yang dia boleh hafal lah. Yang banyak kan pecah kepala dia pun. Sebab tu kalau kita tengok Quran, Tuhan tak turun seketui. Dia turun mufarraqan, mula zaman mana dia beransur ansur. Mengikut peristiwa, mengikut wakil yang berlaku. Kerana nak jawab masalah umat lah satu. Yang kedua, liyusabbitu fuadaka, kerana nak menetapkan hati Nabi SAW. Kalau berasa turun seketui sebuah Quran tu, jangan mengapai bahasa teruk. Dia turun sikit 24 tahun 23 tahun. Baru selesai habis penurunan Al-Quran. Nampak? Dia turun sikit apa itu. Turun sikit apa. Nampak? Macam tu, tak bahasa tak teruk. Sama orang mengaji. Jadi orang yang baru belajar tu, dia kata qadar barang yang dapat menghafal akan dia akan barang dan mendhabit akan dia. Apa makna dhabit? Mana dia hifdhuhu. Dhabit ni mana hafalan dia dan pengajian dia. Benda yang dia dapat ingat, dapat ulang kaji lah. Dhabit ni mana hafalan dia lah. Sebab tu dalam pengajian ilmu hadis, dia kira nak tengok hadis tu hadis sahih ataupun tak, dia tengok kepada dhabit dia. Dhabit dia tam ataupun ghairu tam. Tam ni sempurna, mana ingatan dia tu. Betul ke tak? Nabi kata aku ni, nampak dia mengapai. Saat-saat dia silap ni, silap ke tu? Maka dhabit dia ghairu tam. Bila ghairu tam, maka hadis tu tak naik kepada martabat yang sahih. Mungkin dia turun martabat hasan, mungkin dia jadi kepada dhaif. Kerana apa? Kerana dhabit perawi tu ghairu tam. Nampak? Dia mengapai ni ada kaedah. Mengapai tak ada kaedah dia, ulang tu cerita dia. Depa pernah tanya Syekh Hasan Al-Mahrisi, mana dia hafiz terakhir Masjidil Haram. Hafiz ni bukan hafiz kita, hafiz hafal Quran. Hafiz hadis 100,000 hadis. Dia last sekali kita turun di Masjidil Haram ni. Hafiz terakhir dia nama Syekh Hamdan Al-Mahrisi, orang belah-belah tu. Belah-belah jenis Syria buat jenis belah-belah tu lah. Tapi dia menetap di Masjidil Haram ketika tu. Ni hafiz terakhir. Lah tak ada lah orang mengapai, ada orang mengapai 1,000 hadis, 100,000 hadis. Sekali dengan sanad, sekali sanad. Disebut je lah tapi tak pernah test lah. Ni apa ni? Umar Hamdan Al-Mahrisi. Dia hafiz terakhir daripada Masjidil Haram. Bila ditanya dia, ada kaedah? Dia kata, tak ada. Mengulang. Tu kaedah dia. 100,000 Quran baru 6,600 66 ayat. 6,000 ayat. 6,600, 7,000 lah. Senang je kan. Tu pun mampu. Ni 100,000 hadis.
Pok tu mengapai. Yang 100,000 dia panggil hafiz. Lepas tu naik daripada 300,000 dia panggil hakim. Naik pula 500,000 ke atas dia panggil hujjah. Lepas tu dia panggil al-muhaddis. Nampak? Al-muhaddithin. Muhaddis. Naik lagi. Tah lagi. Maka kalau kita tengok diriwayatkan Imam Malik, Ahmad Ibn Hanbal, Ibnu Asakir tu depa ni mengapai melebihi 1,000,000 hadis. Kalau komputer hang tu cerita dia. Tengok dia dia ahli hadis tu. Dia banyak, dia kena kurang-kurang dia paling kurang 100,000. Hafal dengan sanad. Ya, matan berserta dengan sanad. Tu dia tengok dia petih kat, kalau terlupa hadis tu tak naik martabat yang ni. Ni boleh PhD hadis dah belagak dah. Allah. Dalam kepala otak 1,000 pun tak ada hadis. Oh gitu Lepas tu dia abang dia sama tarah dengan imam pok-pok tu lah. Dia tak tahu Imam Ahmad Ibn Hanbal itu anak murid Imam Syafi'i, 1,000,000 hadis. Ngapai? Imam Malik 1,000,000 hadis. Kerana pernah orang test Imam Malik. Tapi dia letak dalam mu'attaq dia baru dalam 300,000 lebih kurang dia. Lebih kurang je. Imam Bukhari 100,000 ngapai? Tapi dia bubuh dalam Bukhari itu baru 7,000 hadis. Kalau dia bubuh semua mati kita. Dalam 7,000 tu pun hukum satu hukum hukum maksudnya hukum syarak ni melengkapi lah hadis dia pun. Tak ada pun. Mana ada 100,000. Kita susun sunan lah. Sunan tis'ah tu lah. Ada sunan sitah, sunan tis'ah apa semua tu. Bila musnad Imam Ahmad apa semua tu. Bila kita himpun tak ada 100,000 kan. Kerana kadang-kadang dia bersusun riwayat tu lah. Lepas tu dia panggil muttafaq lah. Muttafaqun beriwayat. Tak ada 100,000. Kepala otak apa ni macam mana Allah Ta'ala bagi. Tu Imam Syafi'i. Lalu kita cerita tu lah. Kalau dia nak baca belah ni kena tutup belah ni tutup dulu. Baca belah ni. Kalau ternampak masuk dulu hak ni belah ni. Tak baca lagi lah. Dia main nak tengok hak belah ni. Dia main kot ni lah. Buka-buka ternampak hak ni dulu. Masuk dulu hak ni. Dia tutup dah ni. Dia tak ada apa tengok ni. Tak kira tengok ni. Tidak lagi kita tengok masuk dah. Sampai tu. Bila dia ngapai dia baca dia bakar. Kita mengaji habis bakar kitab sudahlah. Pakai sudahlah. Imam Syafi'i bila dia baca dia lekat ke api, nyala ke api dah. Tapi rumah dia penuh dengan buku dengan kertas. Tak boleh nak tidur. Dia lekat ke api sambil dia baca tengok. Habis baca tu bola api. Musnah kat benda tu lah. Bola api. Kalau kita bola api kena dia habis tu. Tapi hak mana yang dia ni semua duduk lekat dalam kepala. Itu Imam Bukhari. Imam Syafi'i. Boleh kira. Kita ni tak buat benda lain dah tak. Hafal hadis je. Maksudnya dia tak ada pun pandai. Ada anak bini buat kerja. Ada. Pok-pok ni yang ni cuma yang riwayat kata yang tak menikah ni Imam Nawawi seorang ya. Tu pun ada qaul yang dhaif mengatakan Imam Nawawi pernah menikah Sa'd. Ada riwayat kata, tapi qaul yang kuatnya ulama kata memang dia tak menikah lah. Umur dia mati umur 43 tahun. Dia pun bukan hadis saja, lepas tu dengan kitab, dengan fiqhnya, dengan macam-macam lah. Dengan amalan harian dia sempat buat. Dia pun sempat buat. Kita nak ni bila dapat anugerah Allah Ta'ala lah belakang semua tu lah. Kita dengan habis hadis tu lah tu. Buat lah lupa. Tapi dia pun ada buat kerja ni. Ada yang jadi tukang kasut, ada yang jadi tukang buat baju lah, macam-macam lah. Buat roti lah apa semua. Maksudnya dia pun ada penghidupan, dia ada anak isteri dia. Sempat pula kau apa ni. Karang kita lagi. Kitab lori dan sempat. Tapi kalau kita tengok macam riwayat kata Imam Nawawi ni, walaupun dia sempat, dia tak pernah tidur perbah belakang. Tak pernah tidur macam kita melentang
dalam riwayat hidup dia tak pernah Imam Nawawi tidur telentang. Semua tidur kalau dia duduk je ni, apa telena itu tak jaga karang kitab, ngajak apa semua tu dia mati muda tu pun kitab dah banyak semua Kalau tidur telentang punya kitab pakai sudahlah. Kita dah kitab lah, faham tak? Gitu. Depa makan pun jaga. Hantu nak larat ni apa? Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tu dhabit. Dia kata qadar barang yang dapat menghafaz akan dia akan barang tu dan mendhabit akan dia akan barang dengan mengulang-ulangkan potongannya dan bacaannya 2 kali sahaja, kata dia. Bukan dia ulang. Dia takat qadar tu, nampak? Jangan terlampau banyak sangat. Ulang 2 kali lekat. Benda tu sikit lah sebenarnya. Gitu. Dan menambahkan potongan itu dengan perlahan-lahan. Nampak? Dan sedikit-sedikit. Orang mengaji atau tafsir dia panggil. Perlahan-lahan dengan sikit nak tular. Tambah dengan si pelan-pelan. Tambah dengan apa? Tambah sikit-sikit. Dengan sedikit-sedikit sekali. Jangan satu kali saja. Maksudnya jangan sekaligus. Sekaligus. Tiba mengapas muka sekali. Orang mampu Menambah tu supaya tuan elak bagi kata menambah potongan tadi ni supaya mudah belajarnya. Orang yang baru belajar. Belajarnya mubtadi orang yang baru belajar dan hafal orang yang baru belajar. Macam baca sikit-sikit. Ada seorang di sana tapi dia jenis macam apa? Yang duk perang yang perang dengan Rusia dulu apa negara apa? Pakistan. Afghanistan. Jadi orang lagu tu dia main duduk di Kedah tu ada. Dia menghafal Quran. Tapi dia menghafal dia bukan tengok Quran. Dia menghafal ambil indirectly daripada mulut guru. Tok guru dia baca banyak tu hari tu, maka dia menghafal tu yang banyak. Sampai tahu tu. Dia ingat dia kata kat abang dia kata. Lepas tu waktu tu dia duduk di Tafiz Jabatan Agama yang di Kedah. Dia kata hampa kalau keluar daripada pusat Tafiz ni hampa boleh ingat 1 juzuk cukup. 1 juzuk cukup dah dia. Tapi bagi ingat sungguh macam ingat Fatihah tu. 1 juzuk sudahlah. Kira cukup berkat lah dia. Bagi ingat macam ingat Fatihah. Dia kata kerana dia tak menghafal lagu ni, dia menghafal ambil ni pun kita pun melalui guru pun kita baca Quran baca menghafal baru pergi depan guru tu pun silap kalau bukan ni tak dia baca kalau tok guru baca satu ayat tu ya. Dia ambil direct pada mulut guru satu ayat. Kalau setengah ayat lah gitu, tapi dia boleh habaq. Dia macam tu. Ghafurur Rahim ada beberapa tempat dalam Quran. Dia boleh abang satu surah ni. Dia ambil direct itu barakah dia. Macam tu lah. Faham tak? Saya ambil sikit. Sama hadis ya. Kalau baca sekali baca 6 hadis, lepas tu syarah. 6 hadis syarah mati kan tu. Dia pergi sekali satu. Macam tu. Supaya mudah belajar dan hafal. Dan menambah ia orang yang baru belajar tu pada tiap-tiap hari itu akan 1 kalimah. Kita boleh nak mengaji habis lah kitab tu. Ambil lambat dia. Ni mengapa tambah 1 kalimah. Sehingga jadi panjang kata dia. 1 kalimah hingga jadi panjang. Dan banyak sekalipun mendhabit akan 1 kalimah. Maksudnya bila dia tambah sekali satu jadi panjang dan banyak sekalipun dapat menambah akan dia dan menghafal akan dia dengan mengulangkan 2 kali sahaja. Boleh faham tak? Jadi ambil 1 kalimah. Ini 2 kali ingat benda sikit duduklah kepala belakang. Ni kita sudah nak sapu. Tu lagu kita kata ngapas muka. Nak bagi cepat habis, nak buat rekod. Mapai ni berapa masa
Orang-orang dulu dah dia panjang masa tapi lekat sungguh kan. Situ. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka ada pun apabila panjanglah potongan bacaan pada mula-mulanya. Jadi panjang baru kita berhenti. Baca panjang baru kita berhenti. Dan berhajatlah kepada mengulang-ulangkan bacanya. Kepada 10 kali umpamanya. Nampak tak? Baru ingat. Nampak? Jadi pasal kita baca apa? Kita berhenti baca tu banyak lah. Bila banyak, tak 2 kali tak ingat. Dia kena misal dia kata 10. Tu pun kalau ingat 10. 10 kali ulang lah, baru nak ingat. Tak kena banyak. Kalau ambil sekok lah kita kata lah. Saya bagi 1 kalimah apa-apa lah pelik-pelik kan. Ambil 1 kalimah. Hari tu cara tu dah. 1 kalimah. Ingat asal apa lah. Ni kan masih muka, tak ingat. Ni kalau banyak, dia perlu kepada banyak kali. Misal kata umpama 10 kali kita kata umpama 10 kali baru ingat. Maka itu orang sudah. Maka orang itu orang mana? Yang ni al-muta'allim, mana pelajar tadi ni. Orang yang belajar tadi tu pada kesudahannya. Yang ni pada tempat kesudahan. Kesudahan di mana tempat kesudahannya pun adalah ia orang baru belajar tu seperti demikian itu. Kesudahan dia perlu banyak. Apa dia? Seperti demikian tu. Demikian maksud dia perlu kepada ulangan yang banyak. Kerana berhenti tu banyak. Mana yahtaju ila i'adatil kathir. Mana dia berhajat kepada ulang yang banyak. Yang ni dia kena tambah sikit. Sikit sungguhlah. Mula-mula tambah banyak, kemudian tambah dengan sikit-sikit sekali. Macam tu. Kerana bahawasanya telah beradat ia orang yang belajar al-muta'allim tadi tu, akan demikian itu demikian mengulang. Dan tiada boleh meninggal ia orang yang belajar tadi tu adat. Mana ulangan tu dia tak boleh tinggal melainkan dengan usaha yang banyak. Kerana dia ambil banyak, maka dia kena usaha banyak lah. Situ. Macam orang hafal Quran, kalau tak ulang sehari, dia kena lupa. Betul tak? Dia wajib, dia kena lupa. Kurang-kurang sehari 8 juzuk. Hafal Quran ni tuan-tuan, yang hafal mudah. Nak jaga Quran payah. Ngapai mudah Ngapai balik. Kalau tak ajar, lepas maghrib baca ambil 3 ayat ngapai. Lepas tu kena ajak. Bila ada asah kepala otak kita, lama-lama dia cepat. Kadang-kadang maghrib baca semuka boleh ngapai. Tapi nak jaga dia teruk, jaga dia payah. Bila ada mengapai, wajib kena jaga. Kalau siapa melupakan, Nabi sebut dalam hadis, ayat yang telah dia baca, yang dia hafal, maka dan satu malam, lepas 1 hari Nabi tidur, Nabi mimpi, Allah Ta'ala tunjuk. Maka bila Nabi jaga pada tidur dia tu, selak pada mimpi dia, Nabi sebut pada sahabat, dia kata Allah Ta'ala tunjuk kepada aku segala dosa-dosa umat dia. Maka falam ara zamban, aku tak melihat dosa yang paling besar melainkan seorang lelaki yang mengapai dia akan Quran dan sengaja melupakan Quran. Itu dosa yang paling besar, kata Nabi. Maksudnya dosa bukanlah ni, Nabak kata dosa yang besar. Sebab tu nak jaga Quran cukup payah. Sebab tu Allah Ta'ala jamin orang yang memang hafal Quran, yang jaga Quran sungguh, sampai dia boleh bagi syafaat lah. Nampak tak? Jaminan. Sebab tu kalau kita tengok, bila dunia kita tak nampak Tok Wali, kita tengok orang yang bawa Quran tu wali-wali Tuhan dah. Nampak? Kerana Tuhan letak dalam dada dia pun. Kerana dia tanggung kalam Allah Ta'ala. Besar ganjaran Allah Ta'ala bagi, tapi kena bagi ingat sungguh. Lah ni banyak Al-Hafiz belakang tu ingat tak ingat, Wallahualam. Bukan kita nak kepada gelaran title Al-Hafiz tu, kita nak kepada ingat ataupun tak ingat. Nampak tak? Kalau ingat banyak, ya Allah. Ingat tu penting.
Kalau orang bukan yang hafal Al-Quran, macam kita ni lah, kita mengingat, contohnya kita ingat surah Al-Tuha contohnya, kemudian dah lama tak ulang-ulang tu terlupa. Adakah termasuk Ya. masuk? Kata Tok Guru, kita baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Itu sebagai adat kita macam tu lah. Kita baca sampai tiba-tiba terhafal Yasin tu. Juga wajib kena jaga. Wajib kena jaga. Kena jaga. Bukan aku niat nak mengapai. Dah hang terhafal. Hang terjaga tu je tak dia. Jaga. Nampak? Situ. Tapi kalau kita tak confident, memang macam kita apa, kita tak confident, baca. Baca tak apa. Tapi sebenarnya kita tahulah, kita baca boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ulang dia. Kalau dia teringat, memang kita duduk di mulut lah. Maka dia jaga. Nampak? Ni saja tak apa. Saja tak mengulang. Tapi kalau dia mengulang tak ingat juga, ya Allah lah. Nampak tak? Ni dia sengaja melupakan. Betul tak? Gitu. Hadis. Tapi di segi ni dia benda-benda gitu. Sebab tu arwah Baba Sin Dala. Pondok Dala dan ni. Dengan arwah Baba Lasara. Waktu tu Dala Baba Sin ni ajak Allah mari kita buka tahfiz. Bila ajak buka tahfiz, Baba Allah kata apa? Dia orang nahung. Dia kata Quran ni dia ambil daripada qiraah. Tuhan bukan tu hafal dah, Tuhan tu baca. Dia dah bahas qira'in. Dia bahas kat Baba Sin. Mu tak mau sudah dia. Padahal dia tak nak buka. Dia tak nak buka. Dia kata Tuhan tu baca kan tu hafal dah. Tuntutan dia. Tapi sebab tu afdal dia tu orang menghafal tu besar lah. Faham tak? Kelebihan orang menghafal ni besar lah. Benda ni. Dia tak jadi satu kewajipan menghafal ni. Tak jadi kewajipan. Dia benda sunat. Tapi orang yang menghafal tu dia kelebihan dia tinggi lah daripada orang lain lah. Gitu lah. Bila dah hafal wajib jaga. Itu je tak dia. Tidak jangan hafal. Baca sudah. Tidak jangan hafal. Dia dapat tahu ada salah cetakan. Cetakan dia bagi type ini ada ayat yang tertinggal ataupun perkataan yang tidak dicetak di dalam mushaf. Itu tujuan hafal. Tapi dia kena ada juga orang hafal Quran tidak jadi lagu tu. Tak ada pening juga lah. Sebab tu dari segi hadisnya begini. Sebab orang yang menghafal hadis, kalau dia menghafal hadis Bukhari tu dah, maka dalam tu akan semua adalah Quran tetap ada kerana penurunan Quran melalui hadis atau ayat. Sebab tu orang menghafal hadis automatik dia menghafal Quran. Sebab tu Al-Hafiz ni itu gelaran kepada orang yang menghafal 100,000 hadis ke atas. Nampak? Ada pun orang Quran dia tak panggil hafiz, dia panggil qura'. Qura'. Sebab tu puak Arab main di Malaysia dulu, main Malaysia. Oi, terkejut. Oi. Dia pergi di kota saya wajib duduk di sana dulu. Syekh apa ni? Al-Hafiz. Oi, terkejut. Hak ni Al-Hafiz. Dia kata Malaysia banyak hafiz. Rupanya dia pun terkejut. Depa tu Syekh Hazrat tu dia tak hafiz pun. Dia bukan menghafal hadis macam tu. Dia terkejut. Dia kata Malaysia ni ada banyak hadis. Kerana di sana orang Quran dia tak panggil Al-Hafiz. Mana ada Syekh apa kita kata nama apa baca Quran tak sedap. Qali Khusyari Al-Hafiz dia tak sebut itu dah. Depa qari lah. Qari maksud dia Quran ni qari ya. Cuma kita ambil sempena Hafiz tu orang yang menjaga Quran. Tapi ikut gelaran Hafiz ni kepada ahli hadis. Wallahu a'lam. Hadis tak apa, jangan ayat Quran tu saja. Kalau ada ayat Quran dalam hadis tu, tu kena. Tapi dia pun dijaga pula lah. Jaga. Betul dia pun tak buat apa. Imam Syafi'i ni ada riwayat kata dia
riwayat kata dia terminum susu, ada riwayat kata dia terpandang buat benda-benda tak elok lah, kita macam sikit, bukanlah bagi mereka tu, dia berbahasa cukup besar lah sikit, pernah hafalan dia jadi buruk. Dia pernah mengadu kepada Waqi', kepada guru dia, syaqautu ila Waqi'in su'i hifzi, apa ayat ni, fa artadani ila tarkil ma'asi tu. Jadi ala Quran dia pergi mengadu kepada Waqi' tu guru dia, maka tu guru dia kata hang kena tinggal lah dosa-dosa apa ni, kerana apa? Kerana ilmu ni nur Tuhan ni tak akan masuk kepada orang yang buat maksiat. Itu ya noh. Itu. Tak salah apa-apa ilmu sekalipun dia gitu pasal. Jadi kita kena kosongkan daripada ni tu kan. Macam ayat ni yang penuh lah, bila penuh dalam botol tu kita buat ayat baru dia tak masuk lah, dia duduk melimpah keluar tu. Nampak? Dia kena kosongkan benda tu daripada nanti barulah dia boleh masuk hak yang elok tu. Macam tu. Allahu a'lam. Habis dah. Okey. Saya berapa ayat ni dekat ni? Kepada demikian tu, kerana bahasanya beradat. Sama-sama lah tak ni. Ya, maka ada pun itu kesudahannya pun dia seperti demikian kerana yang banyak. Baik. Maka ada pun apabila panjanglah potongan bacaan, mula-mula dah berhajat kepada ulang bacaan, dia pula habislah situ dah. Banyak habis. Dia kata apa? Kerana beradat ia muta'alim tu demikian itu, dan tiada boleh meninggal ia akan adat melainkan dengan usaha yang banyak. Nampak? Kerana apa? Kerana dia baca tu banyak, maka potongan dia tu banyak, dia kerak-kerak tempat berhenti tu lah. Maka bila banyak tu dia perlu kepada usaha yang banyak. Wallahu a'lam. Nampak? Allah berhenti dekat tu dulu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dikatakan as-sabqul harfun wa tikraru alfun wallahu ta'ala Allahu a'lam. Sambung kitab apa? Usaha bahasa usaha tiap ni. Kita baca 3 kitab lepas tu ni. No. Macam. Jadi kita ambil sejam gitulah. Ni sampai pukul apa ni kita berhentilah. Ni ambil ni nombor 2. Usaha tiap ni.